Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Persatuan Mahasiswa Sarjana Muda Pendidikan BEXA ingin memaklumkan keberkesanan program Ayuh Tangani Stres yang telah diadakan kepada pihak berkenaan termasuk pihak penaja dan penyumbang individu secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program Ayuh Tangani Stres. Saya Nurul Izzah binti Omar Saifuddin selaku Timbalan Pengarah menggantikan ketidakhadiran pengarah bersama jawatan kuasa tertinggi yang lain iaitu Aiman Nabilah binti Abdul Aziz sebagai Setiausaha, Nur Aina Syazah binti Edzal sebagai Bendahari dan Nurul Syamimi binti Alibuddin sebagai penyelaras program akan membentangkan laporan program Ayuh Tangani Stres. Sebagaimana yang kita maklum, isu stres ini tidak lagi asing dibahaskan dalam kalangan mahasiswa. Isu ini semakin meningkat apabila wabak COVID-19 muncul kerana mahasiswa terpaksa mengadaptasi kehidupan norma baru dalam penyesuaian pendidikan, sosial dan persekitaran. Kajian menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 menyebabkan semakin ramai mahasiswa yang terdedah kepada masalah stres sehingga mendatangkan kesan kepada pencapaian akademik dan juga aktiviti kokurikulum. Kebanyakan mahasiswa gagal dalam menguruskan tekanan yang mengakibatkan kesan buruk kepada mereka seperti kemurungan dan serangan panik. Justru itu, kami dari Persatuan Mahasiswa Sarjana Muda Pendidikan BEXA telah menjayakan program Ayuh Tangani Stres di bawah kendalian Biro Sukan dan Rekreasi BEXA. Kami telah menjadikan jasmani dan rohani sebagai objektif utama program ini yang bertujuan untuk memberi kesedaran terhadap mahasiswa tentang pentingnya menjaga luaran jasmani dan dalaman rohani mahasiswa. Tujuan utama program ini untuk memberi kesedaran kepada mahasiswa tentang bahayanya stres dan cara menanganinya. Oleh itu, saya menjemput Aiman Nabilah binti Abdul Aziz untuk meneruskan pembentangan laporan program Ayuh Tangani Stres. Dipersilakan. Baik, terima kasih Izzah. Saya Aiman Nabilah selaku Setiausaha untuk program Ayuh Tangani Stres yang telah diadakan pada 2 hingga 15 Mei yang lalu. Untuk program ini, kami telah menyasarkan 4 objektif. Yang pertama, melahirkan pelajar yang sihat dari segi fizikal, mental dan rohani. Yang kedua, memberi pendedahan tentang stres dan cara-cara untuk menanganinya. Yang ketiga, memberi semangat dan motivasi kepada mahasiswa untuk menempuh liku kehidupan. Dan yang keempat, untuk menguatkan ukhuwah sosial antara mahasiswa UIAM melalui aktiviti yang digunakan. Keempat-empat objektif ini, alhamdulillah, kami telah berjaya mencapainya dan untuk melihat sejauh mana kejayaan kami dalam mencapai objektif-objektif ini, mari kita lihat kepada pelaksanaan program. Program yang pertama yang dijalankan setelah program ini dilancarkan adalah dengan menyebarkan poster-poster berkaitan tanda-tanda stres yang kerap dialami oleh pelajar serta cara-cara untuk mengatasinya. Poster-poster telah disebarkan melalui pelantar Instagram dan Facebook Persatuan Mahasiswa Sarjana Muda Pendidikan BEXA. Tujuan utama program ini adalah untuk memberi kesedaran kepada mahasiswa tentang kepentingan penjagaan kesihatan fizikal dan mental, terutamanya masalah kesihatan mental yang kerap dihadapi oleh para mahasiswa. Seterusnya, kami juga mengadakan program ceramah yang bertajuk Stres dan Mahasiswa, Adakah Berbahaya? Ceramah ini diadakan secara atas talian menerusi pelantar Facebook Live BEXA. Tujuan utama mengadakan ceramah ini adalah untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa tentang kebaikan dan keburukan stres dan cara mengatasi stres yang melampau dalam kalangan mahasiswa. Program ini mendapat sambutan oleh para mahasiswa, ramai daripada mereka yang menyertai ceramah live tersebut. Dan kami menerima komen positif terhadap program melalui ruangan komen di pelantar Facebook tersebut. Melalui 2 program yang telah disebut sebentar tadi, 2 objektif program telah dicapai, iaitu yang pertama, memberi pendedahan tentang stres dan cara-cara untuk mengatasinya, dan objektif yang kedua telah dicapai ialah memberi semangat dan motivasi kepada pelajar untuk menempuh liku kehidupan.
Selain itu, kami juga berjaya mencapai objektif utama kami iaitu melahirkan pelajar yang sihat dari segi fizikal, mental dan rohani dengan mengadakan program Zumba selama 2 hari berturut-turut. Program ini telah berlangsung di Stadium Sayyidina Hamzah UIAM. Tujuan program ini diadakan adalah untuk melahirkan mahasiswa yang sihat dari segi fizikal dan mental. Selepas sesi Zumba tamat, para mahasiswa diberi makanan percuma untuk dibawa pulang. Seramai 60 orang mahasiswa yang terdiri daripada lelaki dan perempuan telah menyertai program ini. Kelihatan riak wajah yang gembira setelah mereka mengeluarkan segala toksin-toksin daripada tubuh mereka serta gembira kerana diberikan makanan setelah lelah berzumba. Mereka juga meminta agar program Zumba ini lebih kerap diadakan pada masa akan datang. Di samping itu, kami juga mengadakan program pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada semua mahasiswa UIAM. Program ini berlanjutan selama 3 hari untuk memberi peluang kepada semua mahasiswa untuk hadir bagi membuat pemeriksaan kesihatan. Program ini bertujuan untuk mengetahui tahap kesihatan semasa dan mengesan sekiranya terdapat sebarang masalah kesihatan. Justru, mahasiswa dapat cakna dengan tahap kesihatan semasa mereka. Setelah program ini selesai, kami mendapati sebanyak 75% mahasiswa UIAM yang telah hadir bagi melakukan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Kebanyakan mahasiswa memberi maklum balas yang positif dan berterima kasih kepada kami kerana mengadakan program pemeriksaan kesihatan secara percuma. Akhir sekali, melalui program gotong royong pembersihan Masjid Shah UIAM, kami dapat mencapai objektif untuk menguatkan ukhuwah sosial antara mahasiswa UIAM. Ketika program sedang berlangsung, kami telah membahagikan peserta kepada beberapa kumpulan yang mana setiap kumpulan terdiri daripada 5 hingga ke 10 orang. Bilangan kumpulan ditentukan berdasarkan tempat-tempat yang akan dibersihkan. Sebagai contoh, ruang solat utama lelaki dan perempuan, kawasan tandas dan kawasan luar masjid. Aktiviti gotong royong ini juga turut disertai oleh tetamu kehormat iaitu Dr. Sofiah binti Ghazali iaitu Naib Pengerusi Pengurusan Masjid dan Dr. Nik Saiful Azizi Nik Abdullah iaitu Ketua Jabatan Pendidikan Islam. Program ini secara tidak langsung telah memberi peluang kepada semua mahasiswa untuk melibatkan diri mereka dengan masyarakat yang mana merupakan salah satu inisiatif untuk menangani masalah kesihatan mental. Kebanyakan peserta kelihatan gembira ketika melakukan aktiviti ini dan mereka kelihatan sangat seronok untuk melakukan kerja secara berjemaah. Oleh itu, kami sangat berpuas hati dengan maklum balas yang diterima daripada pihak peserta dan berpuas hati kerana kami berjaya mencapai semua objektif yang telah kami tetapkan. Sekian daripada saya. Saya serahkan kepada Cik Bendahari. Saya selaku bendahari akan membentangkan pendapatan dan perbelanjaan bagi program Ayuh Tangani Stres. Untuk program kali ini, kami telah mengeluarkan jumlah kos perbelanjaan sebanyak RM2,484. Pada awalnya, kami telah membuat keputusan untuk menggunakan wang simpanan persatuan kami sebanyak RM800. Wang tersebut tidak digunakan disebabkan tiada program yang dapat dijalankan semasa pandemik 2 tahun ini. Tetapi jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menampung kos perbelanjaan program ini. Jadi sebagai alternatif, kami telah mencari jalan untuk mencari dana tambahan bagi melaksanakan program ini dengan jayanya. Berikut adalah kos pendapatan dan perbelanjaan bagi program ini. Pertama sekali, kami telah mengeluarkan perbelanjaan untuk makanan. Terdapat seramai 60 peserta Zumba yang hadir di program ini. Kos yang diperuntukkan bagi setiap peserta tersebut ialah RM6. Kami telah menyediakan 1 bungkus mihun dan sekotak air Milo bagi setiap peserta. Bagi peserta gotong royong pula, terdapat seramai 40 peserta yang terlibat.
Kami menyediakan makanan dan minuman yang sama kepada peserta gotong royong. Manakala bagi peserta yang hadir di majlis penutupan ialah seramai 100 orang. Kos yang diperuntukkan bagi program gotong royong dan majlis penutupan juga ialah RM6 bagi setiap peserta. Jadi, kos jumlah perbelanjaan untuk makanan bagi ketiga-tiga program tersebut ialah RM1,200. Seterusnya ialah bayaran yang diperuntukkan untuk penceramah. Kami memperuntukkan sebanyak RM500 untuk bayaran seorang penceramah. Kami menjemput Encik Saiful Reza bin Muhammad, iaitu penolong ketua pengarah Pusat Khidmat Kaunseling dan Kerjaya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak bagi sesi ceramah program kami. Kami menjemput beliau kerana beliau sangat berpengalaman dalam membahasakan isu stres dalam kalangan pelajar. Perbelanjaan seterusnya ialah perbelanjaan peralatan. Bagi peralatan untuk gotong royong, kami hanya membeli plastik sampah dan sarung tangan sahaja. Hal ini kerana pihak masjid telah menyediakan peralatan gotong royong yang mencukupi. Oleh itu, kami dapat mengurangkan perbelanjaan untuk peralatan gotong royong. Jumlah perbelanjaan untuk kedua-dua barang tersebut ialah RM54. Bagi gimik majlis perasmian dan penutupan pula, kos peruntukan bagi kedua-dua gimik tersebut ialah sebanyak RM40 sahaja. Hal ini kerana kami menggunakan peralatan yang sedia ada bagi mengurangkan kos perbelanjaan peralatan untuk majlis gimik tersebut. Jadi jumlah kos perbelanjaan bagi majlis tersebut, bagi kedua-dua majlis tersebut ialah RM14. Jumlah keseluruhan perbelanjaan bagi peralatan ialah RM104. Yang terakhir sekali ialah cenderamata. Kami telah mengeluarkan perbelanjaan sebanyak RM300 untuk 15 hadiah tetamu terhormat. Bagi hadiah ahli jawatan kuasa pula, kami juga telah mengeluarkan sebanyak RM300 untuk 60 ahli jawatan kuasa. Dan akhir sekali ialah perbelanjaan sijil. Sebanyak 80 sijil yang telah kami peruntukkan dan jumlah perbelanjaan bagi semua sijil tersebut ialah RM80. Jadi jumlah keseluruhan perbelanjaan untuk cenderamata ialah RM680. Jadi untuk program ini keseluruhannya kami telah mengeluarkan perbelanjaan sebanyak RM2,484 Malaysia. Terdapat banyak kesan baik yang kami peroleh daripada program ini. Kami sesama ahli jawatan kuasa telah bekerjasama bagi mendapatkan dana untuk menjayakan program ini. Kami telah berkongsi idea untuk meraih dana untuk pelaksanaan program ini. Kami telah melakukan beberapa kegiatan seperti menjual aiskrim pada waktu makan tengah hari di kuliah education. Kami juga melakukan kutipan dana sumbangan daripada orang ramai seperti para pelajar, pensyarah dan komuniti-komuniti di UiAM. Dengan kegiatan ini, kami dapat membina rangkaian dana daripada pihak penaja. Aktiviti kutipan dana yang telah kami jalankan juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli persatuan. Sekian daripada saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Syamimi binti Ali Budin selaku penyelaras program Ayuh Tangani Stres akan menghuraikan tentang kekuatan dan kelemahan program yang telah kami jalankan baru-baru ini, iaitu pada 2 hingga 12 Mei. Jadi setelah program dijalankan, terdapat beberapa kekuatan program yang menjadikan program kami ini berjaya dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Dan terdapat juga beberapa kelemahan di dalam program ini yang mana boleh diperbaiki
pada program yang akan datang. Okey, bagi kekuatan program, yang pertama, program ini telah berjaya memberi pendedahan dan membina pengetahuan kepada mahasiswa universiti tentang kelebihan dan keburukan stres serta cara menanganinya. Perkara ini sangat penting kerana sesetengah pelajar tidak menyedari bahawa mereka sebenarnya berada dalam keadaan stres dan lebih buruk apabila mereka melakukan perkara di luar jangkaan. Jadi, program ini telah berjaya memberi kesedaran tentang keburukan stres serta beberapa inisiatif untuk menanganinya. Yang kedua, kami telah mendapat maklum balas yang positif daripada mahasiswa universiti tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dengan cara apabila program telah selesai dijalankan, kami mengedarkan borang penilaian secara atas talian dan kami mendapat maklum balas yang sangat positif seperti ada yang mengatakan bahawa supaya program ini diadakan pada masa akan datang. Seterusnya, program ini juga telah berjaya mengumpulkan dana serta membina rangkaian dengan pelbagai sumber daripada pihak penaja bagi menjayakan program ini. Selain itu, aktiviti yang dijalankan telah mendapat sambutan yang menggalakkan, terutama sekali aktiviti pemeriksaan kesihatan secara percuma. Jelas sekali bahawa mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa ini mengambil cakna akan tahap kesihatan mereka. Dan yang terakhir, program ini telah meningkatkan tahap komunikasi yang baik serta menguatkan kerjasama antara ahli jawatan kuasa bagi memastikan program yang diadakan dapat dijalankan seperti yang dirancang. Terdapat beberapa kelemahan pada program yang telah kami laksanakan. Yang pertama, pada mulanya aliran tunai masuk yang agak perlahan kerana kami tidak berjaya menemui pihak penaja yang berpotensi pada program yang kami jalankan. Tetapi perkara ini dapat diatasi kerana pada pertengahan program kami telah berjaya mencari penaja serta kami juga telah menjalankan beberapa aktiviti bagi tujuan pengumpulan dana seperti perkhidmatan basuh kereta, mengutip sumbangan dan lain-lain. Kelemahan yang seterusnya ialah kekurangan ahli jawatan kuasa kerana aktiviti-aktiviti program yang dijalankan secara serentak selama 2 minggu. Terdapat beberapa ahli jawatan kuasa terpaksa menarik diri di saat akhir kerana sibuk dengan tugasan universiti dan perkara yang tidak dapat dielakkan, dan perkara ini juga dapat diatasi setelah terdapat beberapa pelajar yang menawarkan diri mereka secara sukarela sebagai ganti kepada ahli jawatan kuasa yang tidak dapat hadir. Jadi kesimpulannya, pada program kami ini terdapat kekuatan dan kelemahan, yang mana kekuatan itu menjadikan program ini berjalan dengan lancar dan kelemahan ini sebagai satu perkara yang boleh diperbaiki pada program yang akan datang. Saya rasa itu saja untuk kelemahan dan kekuatan program. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Akhir kata daripada kami, pihak PEXA UIAM selaku penganjur ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program Ayuh Tangani Stres. Diharapkan dengan pelaksanaan program ini, badan-badan lain dan semua lapisan masyarakat akan terbuka mata mereka dengan isu kesihatan fizikal dan mental, terutamanya masalah stres yang sering berlaku dalam kalangan pelajar dan mahasiswa di Malaysia. Kami berharap agar program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang
dan mendapat sokongan daripada semua pihak. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.